Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya akan beri sedikit panduan cara pengisian pelaporan SPDPR KPM. Seperti yang maklum, kita ada tapak baru yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Panduan pengisian pelaporan bagi SPDPR KPM. Lihat apa itu SPDPR. Okey. Iaitu Sistem Pelaporan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah. SPDPR akronimnya merupakan aplikasi pelaporan secara dalam talian. SPDPR boleh diakses menggunakan peranti desktop, komputer riba, telefon bimbit dan tablet dan sebarang pelayar sesawang seperti Google Form, Mozilla, Firefox, Microsoft dan Safari untuk pengisian SPDPR. Tindakan utamanya ialah perlukanan pentadbiran selaku admin perlu daftar masuk ke SPDPR dan mendaftar semua kelas di dalam sekolah sebelum guru membuat pengisian pelaporan. Tempoh pengisian sistem pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah wajib diisi oleh semua guru selepas melaksanakan PDPR sepanjang tempoh penutupan sekolah. Dari segi pemantauan, JPN, PPD, PGB, PKP boleh membuat pemantauan pelaporan PDPR melalui sistem ini. Admin sekolah telah dilantik iaitu PGB, pengetua dan gusar, pelongkanan pentadbiran, pelongkanan petang bagi 2 sesi dan seorang admin yang dilantik. So untuk SK13 saya melantik Amir sebagai admin untuk SPDPR. Data guru diambil dari e-operasi dan akan dikemaskini oleh jabatan secara bulanan. Baik, kita lihat kepada SPDPR KPM, ada 5 perkara yang penting yang tadi dah saya jelaskan. Ulang balik selagi. Aplikasi dalam talian yang pertama, yang kedua akses menggunakan peranti desktop yang tertera di sini. Ketiga, boleh menggunakan sebarang pelayar sesawang seperti Google Chrome, Mozilla, Safari dan lain-lain. Yang keempat, ID iaitu kad pengenalan guru dan di-type tanpa jarak atau sengkang. Manakala password bagi SK13 kita letakkan passwordnya ialah BBA, B huruf besar, B huruf kecil, A huruf kecil dan 6 digit akhir IC ataupun kad pengenalan. Dan laman sesawangnya seperti yang tertera di sinilah. Okey. Tarikh pelaksanaan bagi SPDPR KPM ialah pada 12 hari bulan 7 2021 iaitu hari Senin minggu depan. Kita akan laksanakan penuh tapak yang telah dibekalkan oleh KPM. Inilah dia punya laman sesawang dia. Proses pengisian SPDPR iaitu ada beberapa langkah. Itu yang pertama, login masuk SPDPR dan bila keluar paparan yang tertera di skrin tu ialah masukkan kad pengenalan tanpa sempang. Kedua, masukkan ID, masukkan password
Dan yang ketiga, masukkan kod keselamatan. Dan yang keempat, klik butang masuk. Okay, bila dah keluar paparan, dah masuk, setelah selesai login, paparan semua ini akan muncul. Okay. Klik di sistem pelaporan PDPR. Dan kita pastikan ID derima yang telah tertera di paparan, pastikan betul mengikut masing-masing ID derima masing-masing. Langkah pengisian pelaporan, klik butang pelaporan PDPR yang di sebelah kiri ini, dan kita akan dapat gambaran dan pelaporan harian. Masukkan ke semua data dan klik butang simpan. Itu nanti kemudian. Kita lihat sedikit bagaimana nak mengisi pelaporan ini. Bila keluar paparan ini, di atas tu makluman. Data anda akan dianalisis secara harian untuk kegunaan BPSH, KPM, PBD jabatan mulai jam 6 petang hari sebelum sehingga jam 6 petang hari semasa. Maknanya di sini semua pelaporan harian kalau boleh sebelum jam 6 petang hari semasa lah. Okay, borang pelaporan yang ada tertera sini iaitu telah tertera nama guru, peringkat sekolah rendah, tahun berapa, tahun 6, 5 ke 4 ke, ikut ajaran guru masing-masing, bilangan tempoh masa setengah jam, dia akan ada pilihan 1 hingga 2 jam. Okey, pelaporan ini sama juga dengan sebelum ini yang menggunakan Google Form, cuma tapak dia lebih senanglah dan mudah. ID, biasanya nama dengan ID ni memanglah dah lock lah, sebab itu warna gelap, warna kelabu. Mata pelajaran mengikut mata pelajaran masing-masing, macam saya ni pendidikan moral. Nama kelas, nanti dia akan diklik sebelah sini, dia akan paparkan. Kalau contoh tahun 1, dia akan keluar semua senarai kelas tahun 1. Dan perlu diingat, kelas yang digabung hanya 2 saja, iaitu pendidikan moral tahun 6 dan kelas pemulihan. Dan di sini nama kelas untuk kelas moral dia akan pecah kepada bersama dengan kelas pendidikan agama. Dan di sebelah kiri tu, di sebelah kanan tu akan ada kurungan nanti kalau tengok contoh 2 majah disebut pendidikan moral, dan ada satu lagi 2 majah PAI. Dia dibezakan sebab berkaitan dengan bilangan murid dalam kelas. Bilangan murid dalam kelas, contoh ada pendidikan moral macam tahun 2, dia akan bilangannya lebih kurang tak silap saya 5 contoh. Dan kelas 2 majah agamanya akan dikurangkan, ditolak menjadi kurang sedikit sebab dia dah pecah kepada pendidikan moral. Sama juga dengan kelas pemulihan. Kelas-kelas pemulihan tu akan dipecah mengikut senarai murid pemulihan. Baik, tarikh dilaksanakan kalau contoh hari ni lah. Biasa dia ada kat sini, kalau dia diubah sini. Pendekatan yang digunakan semua perlu dalam talian lah, lebih mudah. Dia ada 3, dalam talian, luar talian dan outside. Jadi kita letakkan di sini ialah dalam talian.
Okey, seterusnya iaitu bilangan murid atau pelajar yang mengikuti PDPR. Di sini disebut 7 lah sebab dia pendidikan moral. Kalau kelas itu kelas, contoh kelas tahun 1 Batutah ada 40, tulislah 40. Kalau di sini dikurangkan contoh 38, dia akan automatik tidak mengikutinya ialah 2. Dan kaedahnya sama juga, iaitu adakah menggunakan ID derima? Ya. Dan seterusnya pendekatan kepada PDPR menggunakan modul ataupun projek, dan ada pilihan. Dan di sini bila tertera di sini dia dah lock. Maksudnya dia tak perlu tulis lagi. Dia dah lock sini. Okey. Dan apabila paparan dalam talian menggunakan platform ada 5 ni tadilah. So menggunakan modul, menggunakan projek, ni tadi tu, dan kaedah pentafsiran PBD. Adakah dia menggunakan pentafsiran PBD? Dan itulah iyalah, kalau tidak, tidaklah. Dah selesai semua maklumat, kita semak balik, tengok balik, dia boleh ulang balik, baru disimpan. Klik simpan. Okey. Bagi langkah ketiga, pengisian pelaporan PDPR harian, sekiranya data berjaya disimpan, paparan berikut akan kelihatan. Klik butang OK. Di sini klik. Hanya dah disimpan. Menyemak untuk tapak SPDPR ini, kita boleh menyemak balik yang kita telah masukkan dan isi yang penuh. So laporan PDPR yang disediakan boleh disemak semula oleh guru mengikut langkah-langkah yang ditetapkan seperti panduan berikut. Jadi guru perlu klik butang laporan. Di tepi ni klik butang laporan, dan kita boleh nampak paparan bila mengikut tarikh-tarikh yang kita telah isi. Okey, pilih senarai guru lapor PDPR dan klik butang senarai guru. Okey, kita boleh lihat proses pengisian yang telah kita simpan. Begini kita dah tengok. Bila klik tarikh, kita klik butang papar, dia akan tengok paparan. Dan klik untuk padam pelaporan jika dapat kesilapan. Okey. Klik ikon butang padam untuk menghapuskan laporan. Kalau kita tersilap, kita boleh buang dan kita boleh submit balik kalau ada kesilapan. Dan untuk yang pengisian, jika ada kelas gabung untuk satu masa, cara pengisiannya seperti sebelum ni, kita akan buat satu persatu ikut kelas. Tidak ada kelas gabung, maksudnya kalau ada 2 kelas bergabung dalam satu masa, kita isi satu-satu. Itu lebih senang. Okey, selamat mencuba untuk pengisian harian SPDPR KPM, dan diharapkan dapat membantu sedikit cara pengisian pelaporan harian untuk cikgu setiap hari. Okey, dengan ini sekian. Terima kasih.